maklumat tambahan awak boleh baca buku teks tingkatan 5 yang lama. Okey, jadi saya minta awak bersedia dengan buku teks kena ada dekat awak. Buka muka surat 140 sampai 143. Okey, sebelum tu saya mengalu-alukan dalam grup kita ni ada kehadiran daripada PPD Puan Zai kalau saya tak silap ya. Kita ada kehadiran PPD tapi awak yang bimbang, kita kelas kita macam biasa. Jangan pula cikgu saya nak serius ke mentang, kita santai-santai je, kelas santai ya. Sejarah kita sejarah santai je. Okey, jadi okey, Puan Zai nak bercakap, boleh Saya cakap sikit je lah. Terima kasih cikgu. Saya sebenarnya bukanlah nak melihat apa, cuma nak melihat perjalanan PDPR ini di sekolah. Itu saja cikgu. So cikgu just carry on as usual. Dan terima kasih lah sebab bagi saya peluang untuk masuk kelas ni. Itu je, saya tak akan disturb cikgu insyaAllah. Okay, terima kasih cikgu. Teruskan. Okay, sama. Okay, jadi kita boleh mulakan kelas kita. Jadi awak buka buku teks awak muka surat 140. Jadi buku teks ada dengan awak ya. Okey, begitu juga buku kerja kena ada juga sebab sambil tu kita akan buat juga latihan di buku kerja ya. Okey, untuk itu minggu lepas saya dah bagikan awak kepada kumpulan untuk buat pembentangan tajuk-tajuk ni ya. Okey, jadi sebelum pembentangan yang kawan awak buat, saya terangkan sikit dululah apa bendanya yang kita akan belajar ni ya. Okey, nampak tak? Cikgu nampak tak Pahandu? Nampak. Okey. Nampak juga. Okey, ni bagus kumpulan 7.1 ni kumpulan Echa dengan Alia dia hantar awal dan ada beberapa kumpulan pun dia dah hantar awal bahan Jadi cikgu minta yang seterusnya pun hantar awal sebab cikgu boleh semak dulu bahan awak sebab kat situ kalau ada yang kurang ke apa cikgu boleh minta awak betulkanlah dan ada kumpulan yang buat video, alhamdulillah bagus. Di pengajaran hari ini, di akhir pengajaran nanti awak paling kurang dapat menerangkan latar belakang hubungan antara kaum iaitu perpaduan dan juga integrasi nasional yang ni kawan awak akan terangkan nanti dan juga dapat menjelaskan. Cikgu lupa nak rakam sekejap ya. Cikgu dah rakam dah. Cikgu dah rakam. Bukanlah cikgu, saya dah rakamkan. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih. Siapa yang rakamkan? Alia. Terima kasih Alia sebab cikgu mah terlupa. Okey, alhamdulillah. Boleh mulakan. Baik cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya Adriana Aisyah dari kelas 5 Ruby dan saya Nur Alia Maisara dari kelas 5 Ruby akan membentangkan tentang topik 7.1 iaitu perpaduan dan integrasi nasional. Dalam topik ini kami akan membentangkan tentang beberapa maksud dan latar belakang yang berkenaan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Seterusnya cikgu. Untuk pengetahuan semua, pembinaan negara kita ni telah pun berasaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional yang di mana sejarah hubungan kaum di negara kita telah berwujud sebelum zaman penjajahan. Contohnya sebelum ni kalau korang semua dah lupa, yang Melaka kan merupakan satu tempat perdagangan yang besar. So dari situlah juga kenapa adanya kaum dari mempunyai pelbagai kaum dalam negara kita. Seterusnya cikgu. Yang pertama ialah maksud perpaduan. Perpaduan ni merupakan keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka juga memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Seterusnya ialah integrasi nasional. Integrasi nasional pula merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka
ini mempunyai identiti sendiri yang berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara juga. Okey, sebelum nak pergi yang seterusnya, saya minta awak ambil masa seminit dulu tengok betul-betul perpaduan dan integrasi nasional. Cuba lihat maksudnya apa dia yang dikatakan sebagai perpaduan kaum dan satu lagi integrasi nasional. Sebab kalau awak tak faham maksud dua ni sampai ke habis bab 7 ni awak tak boleh nak mengetahui apa bendanya sebenarnya, sebab nanti sampai akhir-akhir ni semua dia cerita perpaduan integrasi nasional, perpaduan integrasi nasional. Jadi kena fahamkan dulu maksud ya. Okey, saya rasa awak boleh tangkap sikit, tak dapat banyak dapat sikit pun tak jadilah. Okey, contoh perpaduan kaum apa dia? Paling mudah masyarakat berbilang kaum yang hidup aman, damai dan bersatu padu. Sebab itu kalau awak buat esei, awak kata perpaduan kaum, lepas tu isi kedua awak buat bersatu padu. Sebenarnya dia dalam isi yang sama. Jadi perpaduan kaum ni lah masyarakat yang aman bersatu padu. Okey, itu integrasi nasional ni lebih kepada hubungan antara negeri. Contoh negeri Selangor, negeri Sarawak, Sabah, itu yang nak diwujudkan ya. Okey, seterusnya kita sambung. Seterusnya pula ialah latar belakang kepada hubungan kaum. Latar belakang hubungan kaum ini menyebabkan pentadbiran British memisahkan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Sebab seperti yang kita tahu, kebiasaannya orang India akan berada di bahagian estate, orang Melayu akan berada di bahagian kampung ataupun luar bandar dan melakukan pekerjaan ekonomi tradisional, dan manakala orang Cina kebanyakannya akan berada di bandar. Seterusnya sejarah hubungan kaum di negara kita pun telah wujud sebelum zaman penjajahan. Dan latar belakang hubungan kaum ni semuanya merupakan kesan daripada dasar British dan terbagi kepada 4. Yang pertama ialah pentadbiran, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga kegiatan ekonomi dan pertempatan, dan yang keempat ialah fahaman politik. Yang pertama ialah pentadbiran, yang di mana pentadbiran British telah pun bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem residen, dan kemudian dasar British juga telah pun mengutamakan sektor ekonomi yang menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar negara untuk bekerja dalam pelbagai sektor, misalnya seperti sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Seterusnya kaum Bumiputera telah pun bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Seterus itu mereka telah pun terpisah dan berlakunya kerenggangan hubungan kaum. Dan akhir sekali kesannya masalah hubungan kaum berterusan sehinggalah selepas merdeka dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Seterus itu pula ialah kegiatan ekonomi dan pertempatan. British telah pun memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan biji timah dan perladangan getah. Ini semua kerana sudah pasti British menjajah negara kita selain daripada untuk mendapatkan hasil, mereka juga ingin mendapatkan keuntungan daripada negara kita sendiri. Jadi sebab tu kenapa pihak British melakukan sedemikian. Seterusnya kegiatan ekonomi yang berbeza juga telah pun menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat terpisah daripada segi perlombongan, bandar estate dan perkampungan. Kesan daripada perbuatan itu, setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Dan sebab itulah kenapa berlakunya perusuhan. Terus cikgu. Dan seterusnya ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni telah pun diuruskan oleh dasar pentadbiran British yang menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular seperti sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Katolik. Iaitu ada juga yang berlandaskan bangsa yang di mana Melayu, Cina, India dan Inggeris.
Seterusnya, sekolah vernacular ni berkembang mengikut kaum masing-masing dan sistem pendidikan vernacular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957 sehinggalah kini. Pendidikan vernacular ini telah pun mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Walaupun sudah ada beberapa cadangan untuk memansuhkan sistem pendidikan ini, tapi ianya masih tidak dimasukkan kerana mempunyai pelbagai tentangan daripada pihak atasan serta kaum lain. Okey, ni menjawab tak soalan yang minggu lepas kawan awak ditanyakan berkenaan pendidikan vernacular ya. Ni cikgu pun dah jawab minggu lepas. Jadi awak boleh lihat lebih jelas kenapa pendidikan vernacular awak kata kenapa sekolah Tamil Cina masih ada kan. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa pendidikan ni masih diteruskan sampai sekarang. Walaupun bukanlah pendidikan vernacular sekarang ni, tapi masih ada lagi sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina. Okey, kita teruskan. Dan akhir sekali bagi kesan penjelasan British ini ialah fahaman politik. Fahaman politik yang berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Contohnya seperti Datuk Tun Hussein Onn telah pun menubuhkan UMNO dan dikatakan untuk orang Melayu sahaja, tetapi pada pengakhirannya dia ingin menyatupadukan antara kaum lain dan di mana ditentang oleh ramai pihak. Seterusnya ialah polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Yang di mana mestilah setiap bahagian ataupun kawasan itu mempunyai masalah mereka. Jadi mereka hanya bertumpukan masalah mereka sendiri dan tidak menghiraukan tentang kaum lain kerana mereka hanya mementingkan tentang mereka sendiri. Seterusnya, isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan juga ekonomi. Misalnya seperti bahasa, mereka menginginkan bahasa mereka menjadi bahasa perantaraan. Seterusnya, mereka juga ingin budaya mereka diteruskan walaupun mereka berada di negara kita. Seterusnya, pendidikan pula mereka ingin terdapat beberapa parti yang menginginkan bahasa mereka digunakan dalam pendidikan. Kiranya bahasa perantaraan di sekolah. Dan seterusnya ekonomi, terdapat banyak ideologi tentang ekonomi. Dan sekali keadaan ini pun telah mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Alia. Okey. Seterusnya ialah memperkatakan perpaduan dan integrasi nasional. Sejak mencapai kemerdekaan, usaha memperkatakan perpaduan dan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan dan berterusan sehingga hari ini. So, dia terbahagi kepada tiga iaitu politik, ekonomi dan sosial. Bagi politik, menghubungkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Margaret. Jabatan ini berperanan menerus satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Majlis ini, iaitu Majlis Muhibah Negara, bertujuan untuk menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Seterusnya, politik menubuhkan Majlis Perundangan Negara pada 29 Januari 1970. Majlis ini pula ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dan wilayah. Selain itu, majlis itu juga bertujuan untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Membentuk gabungan parti politik selepas peristiwa 13 Mei 1969. Untuk menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri dan penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Seterusnya ialah dari segi ekonomi.
untuk meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Mereka memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baru DEB dan dasar pembangunan nasional DPN untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Mereka memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan ini dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan di negara ini. Untuk pembangunan ini dapat memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum di negara. Hal ini mempercepatkan proses integrasi dan mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Akhir sekali ialah dari segi sosial. Dari segi sosial dapat menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1946 bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Untuk mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib, laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik dan mempunyai semangat cinta akan negara. Seterusnya dapat memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Seterusnya berlakunya penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DPP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan di Malaysia. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama dan juga dapat menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Yang seterusnya dapat menggalakkan pelibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat dan pelbagai zaman. Akhir sekali, ia dapat memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Seterusnya, kesimpulannya, pelbagai usaha yang dilakukan secara berterusan dapat memantapkan hubungan rakyat berbilang kaum di negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepentingan menjaga perpaduan serta keharmonian kaum demi kestabilan politik, pembangunan negara dan kesejahteraan sosial. Sekian, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Alia dengan Adriana. Okay, macam mana yang lain? Dah tengok dan dengar pembentangan dari kawan awak. Satu topik yang bagus. Tania dapat menyiapkan bahan pembentangan yang bagus, terang, jelas ya. Okay. Jadi sebenarnya topik ni baru permulaan dia. Tajuk-tajuk ni dia akan diulas dalam tajuk kecil yang seterusnya. Semua ada lagi ya. Ini baru mukadimah untuk tajuk ni. Ini baru nak buka minda awak berkenaan perpaduan apa isi-isinya ya. Okey, saya buka dulu soalan. Ada soalan? Ya, 5 sapphire, 5 ruby. Tak ada soalan ke? Biasa ada soalan. Okey, siapa nak menyoal dulu? Tengok Alia di belakang adiknya begitu relax sekali. Okey, ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada soalan. Bagus benar. Okey, siapa nak soal? Ada tak? Tak ada? Biasa korang ada soalan, tiba-tiba hari ni terkedu pula tak ada soalan. Okey,
Tak ada soalan, sayalah yang tanya ya. Okey, sebelum saya nak rumuskan apa yang kawan awak bentang tu. Okey, Israf ke Israf? Israf. Ya Israf. Israf dengar tak? Ya, cikgu. Okey Israf. Tadi awak dah dengar kan pembentangan yang kawan awak buat tadi kan? Ya. Okey, nak tanya sikit lah. Macam mana boleh wujudnya berkenaan perpaduan dan integrasi nasional dekat negara kita ni? Apa yang menyebabkan wujud keadaan perpaduan dan integrasi nasional dekat negara kita? Keadaan apa yang menyebabkan berlakunya perpaduan? Disebabkan negara kita mempunyai berbagai kaum. Okey, disebabkan duduk negara kita pelbagai kaum. Okey, disebabkan penduduk kita pelbagai kaum. Okey, macam mana boleh wujudnya penduduk kita ni pelbagai kaum? Macam mana keadaan tersebut boleh berlaku? Okey, Hairunisa boleh cuba Hairunisa? Okey, Hairunisa. Okey, macam mana keadaan penduduk di negara kita ni boleh wujud masyarakat berbilang kaum? Apa keadaan yang menyebabkan negara kita penduduk berbilang kaum? Maksudnya ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Kalau sebelum ni penduduk dekat negara kita di tanah Melayu ni ialah orang Melayu. Sebab berlaku penjajahan. Iaitu kesan daripada pentadbiran British. Jadi bila British datang kat negara kita, dia membawa masuk buruh-buruh daripada China dan India untuk kepentingan ekonomi British lah. Kesan daripada penjajahan British. Betul lah. Jadi awak kena ingat kenapa boleh wujud masyarakat berbilang kaum dekat negara kita, kesan daripada pentadbiran British yang membawa masuk buruh dari China dan India untuk ekonomi dia, iaitu dua bidang tadi, dalam bidang biji timah dan juga getah. Okey, untuk lebih pemahaman awak, cuba awak buka buku kerja awak, kita buat terus dulu sedikit ni untuk awak faham. Muka surat 83. Ini untuk PBD awak. Saya nak awak buat sikit je, kita buat on the spot je. Lepas tu awak sambung nanti Habis masa nanti awak sambung. Okey. Tengok muka surat 83. Muka surat 83 dia ada carta kat situ kan. Okey, Jabatan Perpaduan Negara. Okey, saya bacakan soalan. Okey, Jabatan Perpaduan Negara. Okey, menubuhkan yang terletak di bawah bidang kuasa apa? Jabatan Perpaduan Negara tadi terletak di bawah apa? Tadi kawan awak Mageran. Apa dia? Mageran cikgu. Okey, bagus Dennis. Mageran iaitu Majlis Gerakan Negara. Mageran ni pun kita dah belajar minggu sebelum ni kan, yang mengambil negara semasa negara dalam keadaan darurat. Okey, bagus. Okey, yang B. Jabatan Perpaduan Negara berperanan mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai apa? Apa ideologi? Rukun negara cikgu. Bagus, rukun negara. Jadi ideologi negara kita ialah rukun negara yang dibentuk apabila negara kita mengalami peristiwa 13 Mei. Yang ni pun awak dah belajar Jadi turutan peristiwa awak boleh lihat Jabatan Perpaduan Negara diletakkan, dia buat Mageran dan Mageran telah membuat rukun negara. Jadi awak boleh lihat dia punya susun galur, kronologi dia. Okey, daripada Jabatan Perpaduan Negara. Di bawahnya kita ada Majlis Muhibah Negara, MMN. Okey, jadi yang A tu MMN mewartakan pembentukan apa? Majlis Muhibah Negara cikgu. Majlis Muhibah Negara ni di bawah Mageran. Okey, apa tujuannya? Kita minta orang lain lah pula. Terima kasih Dennis sebab banyak memberi jawapan, tapi saya nak dengar daripada murid lain pula Okey, terima kasih Dennis. Okey, saya minta Afiq
Muhammad Afiq. Ada tak Muhammad Afiq? Muhammad Afiq dengar? Dengar. Okey. Jadi Majlis Muhibah Negara untuk ditubuhkan bertujuan untuk apa? Majlis. Musuh apa itu? Muka surat 83. Apa betul? Ha. Oh. Majlis. Muhibah Negara. Kalau buku Itu yang kerja mana tu? MPN Majlis. Kalau buku teks awak boleh rujuk buku teks muka surat 142. Okey, Majlis Muhibah Negara. Ditujuan untuk apa ditubuhkan? Majlis Muhibah Negara. Hmm. Tujuan untuk Dia di bawah Mageran. Dia menubuhkan Majlis Muhibah Negara. Tujuannya menggalakkan perkembangan apa? Satu 142 tu buku teks awak. Buku teks ada kan dekat awak? ada tengah ni. Jumpa. Menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat Bilangkau. Ya, betul. Jadi itulah Majlis Muhibah Negara. Yang ni lah. Sebab itu saya nak PBD ni yang ni kita bincangkan sebab kat sini kalau awak tengok dari atas tadi, sebab ni kronologi yang awak kena ingat ya. Iaitu Jabatan Perpaduan Negara, ada Mageran, ditubuhkan Rukun Negara. Okay, lepas tu ditubuhkan Majlis Muhibah Negara, apa tujuan dia. Yang ni awak kena tahu. Sebab itu awak tengok dekat buku teks, muka surat 143 tu, dekat ruangan KPS tu. Iaitu dia kata membuat kronologi, susun secara kronologi setiap langkah yang dilaksanakan. Ini saya minta hanya dari aspek politik je. Jadi langkah dia awak tengok yang ni. Jadi lepas ni untuk PBD awak buat muka surat 83 ni ya. Ini ialah untuk mengukuhkan pemahaman awak. Okey, jadi kesimpulannya ya, keseluruhan tajuk 7.1 yang kawan awak dah bentang tadi ya, yang kawan awak dah bentang tadi ni. Okey, dia berkenaan dengan perpaduan nasional dan integrasi nasional. Saya dah minta awak ingat tadi apa dia perpaduan ya, masyarakat Bilangkau. Kalau integrasi nasional pula hubungan masyarakat di antara negeri, iaitu contoh negeri Sarawak, negeri kita Selangor ke Perak ke dengan wilayah, iaitu wilayah di Sarawak dan Sabah. Jadi hubungan integrasi nasional nak memupuk tu. Okey, dan macam mana dia boleh wujud? Kesan daripada penjajahan barat menyebabkan kehidupan masyarakat ada di luar bandar, ada di bandar, ada yang maju, di bandar maju, luar bandar tak maju. Jadi perbezaan dari segi tempat tinggal, dari segi pendidikan. Pendidikan ada vernacular mengikut kaum masing-masing, begitu juga politik dia yang berbeza-beza. Jadi merupakan masalah kepada kerajaan. Macam mana nak memupuk perpaduan semua tu ialah masalah kepada kerajaan. Jadi kerajaan nak memperkasakan perpaduan nasional, kerajaan bahagikan kepada 3, iaitu dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Okay, kalau dari aspek politik tadi itulah yang awak dengar tadi, adanya Jabatan Perpaduan Negara, Mageran, Rukun Negara. Itu semua dari aspek politik. Tujuannya nak mewujudkan perpaduan. Kalau dari aspek ekonomi pula, kerajaan nak susun semula masyarakat supaya yang luar bandar ni dia maju macam juga di bandar. Jadi pelbagai usaha yang kerajaan buat untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi antara masyarakat luar bandar dan luar bandar supaya tak ada perbezaan dan nak menghilangkan kalau dulu kalau petani je mesti orang Melayu, kalau tinggal di bandar mesti orang Cina. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan
buat antaranya dasar ekonomi baru, rancangan 5 tahun. Yang ni kita akan belajar tajuk selepas ni dengan lebih mendalam. Yang ni basic je dulu Okey, dah kalau dari aspek sosial pula kerajaan nak mengatasi ialah dari aspek pendidikan lah iaitu kerajaan menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia, dasar pendidikan kebangsaan, akta pendidikan, semua-semua ni tujuan dia supaya perpaduan. Okey. Okey, ada soalan lagi? Tak ada, tahu dah kau sampai SPM nanti baru ada soalan itu pun kalau ada soalan kan. Okey, saya dah sediakan soalan objektif juga untuk awak. Yang ni soalan objektif ni sebenarnya ada dalam buku kerja awak. Boleh tengok dekat buku kerja awak. Yang kuning ke hot tips? Yang kuning, yang beli dekat koperasi tu. Baik. Okey, yang buku kerja mungkin ada yang belum beli, awak boleh tengok. Okey, nampak tak yang cikgu share tu? Nampak cikgu. Okay, Nampak je? nombor 1 dan nombor 2. Okey, kita lihat soalan nombor 1 dahulu. Siapa nak jawab? Cikgu, Saya. cikgu tu nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1 dulu. Saya. Saya cikgu. Dah ada Ada tiga. yang Kau dulu. ni geram aku. Tak apa. Ada 5 soalan kat sini. Boleh. Gaduh. Ya, siapa nak? Saya cikgu. Okey, Adriana. Senarai berikut berkaitan dengan sistem ekonomi British di tanah Melayu. Ekonomi komersial, ekonomi tradisional. Apakah pentadbiran British yang memperkenalkan sistem ekonomi tersebut? Okey. B. Sistem resident. Okey, sistem resident Okey, ekonomi komersial ni maksudnya yang diperdagangkan lah dia untuk diperdagangkan. Ekonomi tradisional tu sara diri lah yang kebanyakan diusahakan oleh orang Melayu. Bagus Adriana. Okey, nombor 2. Saya cikgu. Okey. Siapa? Audi. Apakah persamaan sumbangan? Audi dulu lah, tak apa. Baca. Okey, tak tak apa. apa. Ada 4 lagi soalan. Siapa? Audi ke Dennis? Audi dah bagi peluang ambil. Aduh, Okey, ya Audi. Lain-lain. Ya. Apakah persamaan sumbangan agensi kerajaan berikut? Jabatan Perpaduan Negara, Majlis Berhibah Negara, Majlis Perlindungan Negara. Jawapannya A. Jawapan dia apa? A. Okay, jawapan A. A je ya. Tepat. Tengok betul-betul. Sebenarnya tajuk kita ni kita nak berkenan awal-awal tadi saya dah bagi tahu. Memperkasakan perpaduan. Bagus. Jadi awak kena ingat. Semua-semua ni dibuat fokus dia satu sebenarnya tujuan dia untuk perpaduan Jadi semua apa yang kerajaan buat ni sukan ke, pendidikan ke, dasar ekonomi baru ke, semuanya untuk perpaduan. Okey, bagus. Nombor 3. Saya cikgu. Okey, Dennis. Kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Apakah dasar pembangunan ekonomi yang terlibat? D jawapan cikgu. Dasar pembangunan nasional dengan dasar ekonomi baru. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Cikgu terlupa tukar. Ya Allah. Okey, nombor 4. Cikgu yang jawab. Okey, siapa? Azwa. Okey, bagus. Ya. Bagaimanakah kerajaan mewujudkan integrasi antara negeri selepas peristiwa 13 Mei 1969? Jawapan dia D. Menyelaraskan perkhidmatan awam. Okey, bagus Azwa. Okey, ni peristiwa 13 Mei kita dah belajar minggu lepas ya. Okey, dan yang terakhir. Okey, siapa volunteer? Saya Cikgu Naim. Okey, bagus Naim. Ya Naim. Bagaimanakah kerajaan mewujudkan semangat kekitaan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum? Jawapan dia A. Okay. Menggalakkan pelibatan sukan. Okey, alhamdulillah menggalakkan pelibatan sukan. Okey, yang ni ingat 7.1 ni dia baru mukadimah. Selebihnya lebih lanjut nanti setiap satu tu akan diulas dalam tajuk yang seterusnya. Alhamdulillah.
Ya, kelas kita pun dah hampir ke penghujung, tapi sebelum tu saya minta lah cuba awak buat yang ni. Ni cikgu dah mencipta untuk awak game ni. Gamenya mudah je. Game lab juga yang awak naik basikal macam hari tu. Kejap saya hantar link dulu. Lupa nak hantar link tadi kat awak. Okay, saya hantar link dekat. Sekejap. Okay, kita nak tengok siapa yang skor banyak Okey, cikgu dah hantar link tu. Cuba awak buat. Game lab tu memang khas untuk kelas awak berdua lah. Nanti baru cikgu hantar ke kelas-kelas lain. Okey, boleh buat. Okey, sementara awak buat tu, latihan seterusnya yang 8384 tu buat nanti Itu sebagai kerja tambahan untuk PBD awak lah. Esok kita bincang sebab esok kita tak buat Google Meet. Saya Google Meet dengan kelas lain. Okay, dah buka dah Game Lab. Apa, awak teruskanlah main sampai habis ya. Dia ada 8 soalan je. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih dengan awak semua kehadiran hari ni. Okay, tulis kehadiran ya untuk hari ni dekat grup masing-masing. Kehadiran yang online. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Cikgu dah mula kehilangan awak dah ni. Okay, kita jumpa esok.